Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan lagi pemahaman kita berkenaan dengan kumpulan ayat yang Allah menceritakan tentang golongan yang kedua, golongan yang darjatnya lebih bawah daripada golongan yang paling tinggi darjatnya, iaitu golongan ashabul yamin, golongan kanan. Kalau tuan-tuan perasan pada rakaat yang pertama, imam telah mengingatkan kita sebenarnya tentang golongan as-sabiqun pada rakaat yang pertama tadi. Kalau kita ingat pada rakaat pertama subuh tadi, imam telah mengingatkan kita golongan as-sabiqun yang sifat mereka ini adalah bersegera mendapat keampunan Allah dan bersegera mendapat nikmat syurga. Yang itu tuan-tuan kena rujuk dalam surah Ali Imran. Ali Imran ayat last kali ayat 136 lah. Begitu juga dengan surah yang kedua, iaitu rakaat kedua adalah surah Al-Hadid. Itu sekadar selingan sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 ini adalah lanjutan perincian nikmat Allah memberikan naungan teduhan. Kalau semalam Allah sebut ada pokok bidara yang daunnya lebat, ia akan menjadi tempat ahli syurga berada di bawahnya. Dan kali ini Allah membawa kita kepada tempat yang satu lagi, iaitu namanya adalah, kita baca ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa talhim manqud. Kalau baca pada terjemahan, wa dekat situ maknanya dan. Maknanya Allah nak sambung apa yang telah Allah bincang pada ayat yang sebelum ini. Allah kata fi sidrin makhdud. Lepas tu Allah sambung lagi dan talhin. Okey, talhin ini kalau baca terjemahan adalah pokok pisang. Apabila dirujuk dalam kitab tafsir, seperti mana kalau rujuk dalam tafsir Al-Imam Ibn Katsir, memang orang Arab seperti mana penduduk Yaman, mereka kalau menyebut al-mauz, al-mauz tu adalah pisang lah. Lepas tu anak-anak kita, cucu-cucu kalau belajar sekolah agama, dia belajar bahasa Arab, nama buah-buahan, kalau sebut pisang tu apa? Bukan banana lah. Tapi al-mauzu, dia kata al-mauz, pisang. Jadi orang Arab seperti penduduk Yaman, mereka kalau sebut pisang al-mauz, mereka juga sebut dengan nama lain, iaitu dia kata at-talhu, talhun. Maka para ulama tafsir kata talhun dalam ayat ini juga boleh kita ertikan dengan nama pokok pisang. Tapi pokok pisang di dalam syurga itu, kata Allah, mandud, yang dia tersusun dengan rapi. Bukan sekadar pokoknya, tetapi buah-buahnya itu tersusun tandan demi tandan, tersusun dengan rapi. Apabila kita merujuk
ulasan sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, pohon yang dalam syurga ini dia sama macam pohon talhun di dunia, tetapi pohon yang ada dalam syurga itu buahnya lebih manis daripada madu. Sudah pasti dalam syurga itu berbeza dengan apa yang ada di dunia. Okey, mandud tadi kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Jalalain menyebutkan mandud iaitu buah yang bersusun mulai daripada bawah sehinggalah ke atas. Mungkin tuan-tuan ada kebun-kebun pisang kan? Mungkin boleh nanti duduk bawah teduhan pokok pisang tu. Ingat ayat 29, macam mana duduk dalam syurga ni nanti. So daun-daunnya lebar. InsyaAllah nanti kalau kita masuk syurga, amin, nanti kita akan cari talhun mandud ni. Suatu hari kita akan bersemang duduk secara berdepan. Ingatlah tak, pada hari sekian dan sekian kita pernah cerita tentang talhun mandud ini. InsyaAllah, amin. Harapan besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi golongan ashabul yamin macam golongan yang kedua ni, dia kena banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-30. Allah membawa kita cerita, menariknya susunan ayatnya daripada 28, 29, 30. Allah nak cerita naungan tu daripada pohon bidara yang taklah seluas mana. Lepas tu pohon pisang luaslah sikit. Kali ini Allah bawa yang lebih luas lagi naungan dia. Nak tahu naungannya seluas mana? Kita baca dulu ayat 30. Wa dhillim mamdud. Wa dhillin maksudnya dan naungan. Mamdudin yang terbentang luas. Nak tahu terbentang luas naungannya bagaimana, maka kita perlu merujuk dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Muslim. Hadis ini menafsirkan apa maksud naungan tempat teduhan yang terbentang luas itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati syajaratan. Dalam syurga nanti akan ada sebatang pohon, ada satu pokok, yasirur rakibu. Jika ada orang bawa kenderaan yang laju, dalam hadis lain dia sebut kuda, kalau pecut dengan kelajuan yang paling laju pun, kalau dia lalu fi dhilliha, lalu di bawah pokok itu, mi'ata syafanatin, dia akan lalu selama 100 tahun pun dia masih tak lepas lagi naungan tu. Bayangkan dia punya laluan naungan teduhan dalam syurga tu. So, apa pokok ni sebenarnya? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi dia ada dalam syurga. Moga-moga Allah masukkan kita dalam syurga, kita akan pergi cari pohon ni, pokok ni. Pasti kita jumpa punya. So Allah cerita naungan yang kalau bawa, maksudnya kalau kita cuba nak pintas pokok tu, nak lepas pokok tu, tak lepas dia punya naungan dia. 100 tahun pun tidak akan lepas. Maknanya naungan yang sangat luas. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, ingin kita tambahkan lagi maklumat lain adalah, selain daripada suratul Waqiah ayat 30 tadi, ada tak ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang menyebut tentang naungan-naungan yang memberikan teduhan dalam syurga ini? Jawapannya ada. Kenapa kena cari?
Kerana kita nak dapat maklumat lengkap tentang sesuatu cerita ni, kita kena cari ayat-ayat lain di dalam surah-surah lain. Lepas tu pula, soalan yang kedua, kita duduk di bawah naungan teduhan yang luas itu, kita duduk bersendirian ke menikmati naungan teduhan itu? Dan kenapa Allah nak letakkan naungan teduhan itu? Jawapan itu kita kena cari dulu soalan yang pertama tu. Jadi kita cari, tuan-tuan jangan bimbang, saya dah letakkan semua ayat dalam tu dah. Cuma nota tu je, insya-Allah akan diberikan. Okey. Antaranya buka dalam suratul Nisa ayat 57. Suratul Ra'di ayat 35. Al-Mursalat ayat 41. Yasin ayat 56. Dulu kita pernah jumpa ayat ni, tapi tak apa, nanti saya ulang sekali lagi. Dan kita pernah bincang dekat surah Al-Insan ayat nombor 14. Okey, saya bawa ayat dalam surah Al-Insan, tunjukkan. Kalau kita buka ayat yang ke-14 surah Al-Insan, kita jumpa tak perkataan zilaluha. Huruf zad, lam. Wadaniyatan alaihim zilaluha. Sedangkan naungan pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka. Okey, perkataan zilaluha. Okey. Kalau kita kembali mengingati, kalau kita buka dalam surah lain, contohnya dalam surah An-Nisa ayat 57, mungkin ayat ini kita belum pernah bincangkan. Surat 87 ayat ini Allah bagi jawapan. Nanti akan lalu duduk bawah naungan pohon pisang tu ke? Kan? Duduk di bawah pohon yang 100 tahun kalau lalu tak dapat lintas lagi tu, Allah kata duduk dengan siapa? Allah kata lahum fiha azwajum mutahharah. Mereka akan dapat dalam syurga itu pasangan-pasangan yang suci, bersih. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kami masukkan mereka di tempat yang teduh itu, yang berkekalan itu bersama siapa? Pasangan dia. So kalau dekat dunia, isteri masuk beriman, suami beriman, maka pasangan utamanya adalah isteri itu. Isteri itu pasangan suami utamanya adalah suaminya. So nanti akan duduk di bawah teduhan, bawah pokok pisang tu. Keluarlah satu perkara memori pokok pisang. Duduk bawah teduhan tu. Okey. Ada ayat lain dalam surah Yasin, duduk macam mana? Duduk bawah teduhan tu berdiri ke? Surah Yasin kita dah belajar, Allah sebut hum wa azwajuhum fi zilalin. Nampak tak perkataan fi zilalin alal araiki muttaqiun. Dia akan duduk dengan pasangan-pasangan masing-masing di tempat teduh, di bawah tempat teduh naungan tadi tu, sambil duduk berbaring bersandar di atas pelamin-pelamin. Rupanya al-araik itu diletakkan di bawahnya naungan pohon-pohon. Okey. Macam mana nak gambarkan? Wallahu ta'ala hakikat yang sebenar, tetapi kita semua suka, betul tak? Lalu kawasan taman yang hijau-hijau, lalu kawasan hutan-hutan, taman-taman macam botani-botani ni kan? Kita suka dengan kehijauan. Di atas kita daun-daun pohon-pohon. Moga itu boleh mendapat gambaran awal bagaimana nikmat yang ada Allah sediakan di dalam syurga. Jadi ayat 29, 30 ini apa yang kita dapat, dia punya kesimpulannya. Pengajaran ni ambil yang tadi itulah. Pohon pisang merupakan salah satu tempat teduhan penghuni syurga. Ada satu pohon yang luas kita belajar tadi, dan rupa-rupanya di antara fungsi naungan daun-daun tadi itu adalah
untuk mengelakkan juga ahli syurga diganggu dengan kepanasan matahari. Kan apabila ada pohon, dia akan halang cahaya matahari. Sebenarnya dalam syurga memang tidak akan merasa bahang matahari. Kita dah pernah ulas ayat ini, kalau masih ingat, dekat surah Al-Insan ayat nombor 13. Muttaki'ina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsa wala dhamharira. Mereka tidak akan merasakan di dalamnya bahang matahari. Jadi antara yang akan tutup bahang matahari itu adalah daun-daun tadi tu, pohon-pohon tadi tu, naungan tadi tu. Baik, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-31. Boleh ya tuan-tuan dan puan? Sikit lagi. Okey, Allah bawa kita pula kepada merasai nikmat diberikan minuman. Wa ma'im maskub. Wa ma'in, dan air. Sifat air itu maskubin, yang sentiasa mengalir air dia. Tapi dalam ayat ni Allah tak sebut air apa. Dia berbeza dengan cara Allah sebut air pada golongan sabiqun. Nanti kita akan buat perbandingan cara Allah mengungkapkan nikmat as-sabiqun dengan ashabul yamin ni. Okay, air yang sentiasa mengalir tu air apa? Maka dalam tafsir Taisirul Karimur Rahman, Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan dalam syurga ini ada banyak mata air yang mengalir dan ada juga sungai yang sifatnya mengalir terus menerus. Tuan-tuan, orang Arab yang susah nak jumpa air ni, apabila Allah cerita tentang air, macam mana mereka rasa? Mereka rasa takjub lah. Kan? Bayangkan nak cari air kat padang pasir tu cukup susah. Tetapi apabila masuk dalam syurga, Tuhan kata air tu mengalir, kata Allah. Okay. Bahkan ada para ulama mengatakan air yang mengalir tu dia tidak ikut saluran dia. Dia mengalir saja. Bagaimana bentuknya? Okay. Kalau tuan-tuan ingat, imam pada rakaat pertama pagi tadi dan rakaat kedua, dia bawa cerita tentang sungai yang mengalir. Dua pagi ni, semalam dengan pagi ni, kalau tuan-tuan dapat memahami apa yang dibaca oleh imam, sangat lazat. So lepas ni imam kena bagi tahu dulu kat makmum, esok saya nak baca ayat apa, supaya tuan-tuan dapat rasa kelazatan solat. Pagi ni imam membaca rakaat pertama, dua kali Allah ulang sungai yang mengalir di bawahnya. Duduk dalam syurga, sungai mengalir, air di bawah dia. Rakaat yang kedua, rakaat kedua ni kalau kita faham, sama juga Allah cerita air sungai yang mengalir. Tapi sebelum itu kena lalu dulu titian sirat, yang orang beriman akan kata kepada Allah, ya Allah, janganlah padam api yang kami, cahaya yang kami nak gunakan tu. Sebab tu rakaat yang pertama mengajak kepada minta ampun pada Allah, wasari'u ila maghfiratin, minta ampun pada Allah. Rakaat kedua taubat nasuha. Betul tak? Jadi golongan ashabul yamin ni, dia memang ada juga melakukan dosa, maka bertaubatlah pada Allah Azza wa Jalla. Okey, untuk lebih lanjut sikit, saya ambil satu lagi ayat lain nak cerita pada tuan-tuan. Mata air ni kita dah banyak kali ulas dah, betul tak?
Dalam surah Ar-Rahman kita dah ulas mata air ada yang mengalir. Dalam surah Al-Insan kita sebut ada dua jenis mata air, kafura dengan salsabila. Dalam syurga ni ada air sungai yang dia ada 4 jenis. Data boleh rujuk dalam surah Muhammad ayat nombor 15, muka surat 508. Ada air sungai tu, air dia macam air yang pure, air dia tak dicampur dengan apa-apa. Itu pun air yang boleh digunakan untuk minum. Air bentuk yang kedua, air sungai tapi dia susu. Boleh tuan-tuan nak minum air tu. Ada air sungai itu dia sebenarnya adalah daripada arak. Allah kata khamrin ladzatil lisyaribin. Dan air yang keempat, air dia madu. Cuba terbayangkan, pernah tak jumpa air sungai yang dia madu air dia, arak air dia, susu air dia? Tapi dalam syurga Allah boleh buat. Tak mustahil bagi Allah. Allah janji dah. Macam mana kalau air tu dia berada mengalir di bawah-bawah tempat istana kita, rumah kita, tempat kediaman kita? Tuan-tuan kena cari cerita Sulaiman yang dia boleh buat istana dia kristal daripada kaca, yang Bilqis Ratu Sabah apabila Sulaiman nak jemput dia, masuklah ke istana aku tu. Kita akan rujuk dalam surah Semut. Apabila Ratu Sabah tu nak masuk istana Sulaiman, dia terpaksa mengangkat pakaiannya sehingga nampak betis dia tu. Nabi Sulaiman kata apa? Tak payah angkat lah. Memang nampak macam air betul, macam kolam air. Tapi sebenarnya ada kaca-kaca. Sudah ada pun zaman Nabi Sulaiman boleh buat. Apatah lagi Allah Azza wa Jalla yang akan buat. Janji masuk apa? Syurga. Di antara jalan masuk syurga orang yang macam kita ni, darjat macam kita ni, yang banyak dosanya, maka memperbanyakkanlah taubat pada Allah Azza wa Jalla. Taubat apa? Taubatan nasuha. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi pada ayat yang berikutnya. Kalau dah ada minuman, tak ada makanan ke nak makan? Esok kita akan bincangkan. Jadi jangan makan dulu hari ini, minum je. InsyaAllah kita jumpa insyaAllah pada keesokan paginya. Nota saya minta maaf, memang saya tak sempat nak buat minggu ni. Minta maaf banyak-banyak. Sebab saya kendali ada training 2 hari, tak sempat nak fokus pada nota. InsyaAllah minggu depan saya usaha beri pada tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ilal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.